Ada dah, okey. Okey, untuk objektif tajuk petang ni, yang pertama sekali adalah kita nak bincangkan tentang keperluan pemakanan ibu yang menyusukan bayinya dengan susu ibu lah. Dan yang kedua ni kita dah bincang tadi, so kita pergi yang go through untuk objektif yang pertama ni sahaja. 2, 3 dan 4 telah disampaikan oleh Dr. Kausar tadi. Okey. Okey, untuk tajuk ini kita akan cerita sedikit tentang keperluan pemakanan ibu yang menyusukan bayi lah, ibu postnatal. Okey, apa yang perlu kita beritahu pada ibu apabila dia bertanya, apa makanan yang saya perlu ambil, apa yang makanan yang saya perlu elak semasa saya menyusukan anak. Okey. So dari segi keperluan pemakanan, sebenarnya semua ibu perlu makan dan minum secukupnya lah untuk memenuhi keperluan nutrien dia, untuk memenuhi keperluan tenaga dia supaya dia lebih sihat dan dia boleh jaga baby dan juga jaga family dia lah. Okay. Sekiranya ibu tu makan dengan kuantiti yang mencukupi, maksudnya tak perlulah nak strict sangat-sangat pantang, sebab bila kita strict pantang, kita akan rugi dekat situ. Kita tak boleh dapat nutrien yang kita perlukan lah. Kita tak boleh dapat vitamin, tak boleh dapat mineral sebab ada macam-macam jenis kepercayaan pantang ni. Ada yang tak boleh ambil buah-buahan yang sejuk, okay? Kita ambil buah-buahan yang tak sejuk. So kita kena memastikan piramid makanan tu kita ambil semua kumpulan makanan mengikut saranan lah. Okay. Okay. Dan yang paling penting sekali, kena ingat tidak perlu makan makanan yang khas. Ada setengah orang kata, oh saya kena makan benda ni lah barulah susu saya banyak. Dia sebenarnya tak ada makanan khas yang boleh bagi susu kita banyak sebenarnya. Janji kita makan tu ikut keperluan saranan dan juga portion yang cukup pun sudah boleh memastikan makanan susu kita tu berterusan lah. Dan tiada makanan yang perlu kita hindari sewaktu kita menyusu lah sebenarnya. Okay. Dari segi sebenarnya susu ibu ni dihasilkan daripada simpanan lemak kita lah semasa kita pregnant dan apa yang kita makan, apa yang ibu tu makan lah. Okey, bagi ibu yang mengalami masalah malnutrisi, ada masalah kekurangan zat lah, penghasilan susu itu akan juga terkesan, tapi jika pengambilan susu ibu tu pengambilan makanan ibu berkurangan, ibu tu dia akan menggunakan simpanan lemak tubuh dia untuk menghasilkan susu lah. Tapi sekiranya kuantiti susu ibu tu mungkin berkurangan, tapi bila dia makan tu kurang kan, so secara tak langsung akan memberi kesan dari segi kandungan vitamin, kandungan mineral dalam susu tu kan, tak cukup lah. Tapi dia punya kualiti tu masih tinggi lagi, cuma dari segi kekurangan sedikit vitamin dan mineral lah sekiranya dia tak makan dengan cukup. Keperluan pemakanan, pemilihan makanan yang tidak baik ataupun meninggalkan waktu makan tidak akan mengurangkan penghasilan susu lah. Namun bagi ibu yang berkejaya, tiada masa nak makan, tidak mempunyai makanan yang mencukupi ataupun tiada sokongan sosial akan mengadu keletihan yang ada setengahnya sampai memberi kesan kepada penghasilan susu. Okay. So sebagai seorang kalau kita sebagai ketua keluarga, kita perlu sentiasa memberi perhatian, memberi sokongan kepada ibu yang menyusukan tadi untuk memberi pemakanan yang sebaik ni lah untuk memastikan penghasilan susu tu mencukupi. Okay. Sebenarnya kalau kita lihat penyusuan susu ibu ni adalah penting untuk food security bagi sesebuah keluarga tu. Kalau macam seperti yang kita tahu, 1000 pertama kehidupan baby tu akan menentukan status pemakanan dia pada masa akan datang kan. Adakah dia tu akan dapat masalah bantut, kurang tinggi kan. So sekiranya masa dalam sewaktu menyusukan anak, ibu tu tak jaga kualiti makanan yang dimakan, dan sewaktu kita pregnant pun kita tak jaga apa yang kita makan, kita main makan je, tak tahu, tidak mengambil makanan yang sihat, sedikit sebanyak akan memberikan kesan kepada
status pemakanan anak kita lah sewaktu dia toddlers lah terutamanya. So yang penting 1000 pertama kehidupan tu dari semasa kandungan sehinggalah waktu dia menyusukan ibu tu tadilah. Okey, jika sumber terhad, so makanan tu sebenarnya kita kena utamakan bagi pada susu ibu yang menyusukan anak ni lah, supaya dia dapat memberi susu yang terbaik lah untuk anak ataupun baby dia tadi. Okey, ada juga pendapat yang mengatakan ibu yang memberi susu ibu ni digalakkan minum air dalam kuantiti yang banyak lah. Sebenarnya pengambilan air yang banyak ni semasa keadaan dahaga tidak akan meningkatkan bekalan susu. Seharusnya bila seseorang ibu tu dia kena concern. Kalau dia rasa dahaga je, dia memang kena minum air lah. Dan kalau kita tengok kita kita punya air kencing kita sangat sedikit, itu adalah tanda-tanda menunjukkan ibu tu sebenarnya perlu minum air kosong dengan lebih banyak sikit lah. Okey. Okey, dekat Malaysia ni setiap klinik kesihatan dia ada program bantuan makanan lah untuk wanita hamil ataupun wanita yang menyusukan baby. So bagi siapa-siapa yang tak tahu, kita ada program susu tepung penuh krim bagi ibu-ibu yang ada miskin kalau dekat kita ni dalam 2,000 dan ke bawah lah. Sekiranya family tu pendapatan dia lebih daripada 2,000 tapi bilangan ahli keluarga dia ramai, pendapatan per kapita dia mesti 500 dan ke bawah, layak untuk menerima bantuan susu tepung penuh krim tu tadi. Kita boleh bekalkan kepada ibu yang menyusukan anak. So bagi klinik yang tak ada kes tu tadi boleh tengoklah. Kenal pasti ibu-ibu yang postnatal yang memang ada masalah kewangan untuk membeli susu tepung penuh krim dan sebagainya. Kita boleh bagi bantuan susu tepung penuh krim pada mereka. Okey, ini adalah jadual yang menunjukkan perbezaan keperluan tenaga dan juga keperluan nutrien antara individu yang normal, mengandung dan juga ibu yang menyusukan anak lah. So sumber ni saya menggunakan RNI iaitu Recommended Nutrient Intake Malaysia yang terbaru iaitu 2017. Kalau kita lihat ada penurunan keperluan tenaga tu ada menurun sedikit lah bagi individu yang normal kalau kita tengok pada RNI 2017. Kalau kita lihat individu normal, keperluan dewasa perempuan berumur 20 hingga 59 tahun lebih kurang 1,600 lah. Ini puratanya lah. Dan sekiranya kita pregnant, dia punya keperluan tu meningkat dalam bergantung kepada trimester kehamilan tadi. Untuk first trimester meningkat kepada 1,680 dan third trimester akhir kehamilan dia boleh pergi keperluan tenaga tu sehingga 2,150 kalori sehari lah. Okay, manakala untuk individu yang menyusukan anak, keperluan kalori dia lebih 500 daripada individu dewasa perempuan yang normal, 2,100 lah. Okay. Kalau kita lihat keperluan protein, protein ni untuk kalau kita lihat pregnant dengan lactation dia tak jauh beza. Pregnant yang first trimester keperluan protein lebih kurang 53.5 sahaja. Okay, bila dah masuk third trimester baru pergi sampai 78 gram. Nah, ini manakala untuk lactation mother hanya 72 gram per day lah. Untuk kalsium antara orang normal, pregnant dengan lactation, ketiga-tiganya tak ada beza iaitu dia lebih kurang 1,000 miligram. Okey. Dan cuba lihat pada vitamin C. Vitamin C kita lihat dekat sini, vitamin C sangat-sangat diperlukan oleh ibu-ibu yang menyusukan anak. Kalau kita lihat keperluan vitamin C untuk orang normal, dewasa perempuan normal hanya 70 mg sehari. Untuk ibu yang mengandung 80 mg sehari, tapi untuk ibu yang menyusukan anak dia boleh meningkat sehingga 95 mg sehari. Okey, kalau untuk thiamin, riboflavin, niacin, yang ini niacin pun sangat-sangat tinggi keperluan, lebih tinggi
bagi individu yang menyusukan anak. Riboflavin macam folat keperluan folic acid mikrogram yang paling tinggi sekali orang pregnant lah, diikuti dengan individu yang menyusukan anak dan juga dewasa perempuan yang normal. So keperluan pemakanan basically untuk ibu yang menyusukan anak dia 500 kilokal, lebih daripada dewasa perempuan yang normal lah. So untuk menghasilkan 100 mililiter susu, iaitu dia punya kalori dia lebih kurang 65 kilokal, sebanyak 85 kilokal yang digunakan, iaitu pada 6 bulan yang pertama biasanya seorang ibu yang postnatal tadi boleh menghasilkan 750 mililiter susu lah. Okey, julat bergantung kepada orang. Kalau macam jenis yang selalu pump ataupun selalu bagi susu ke anak dia, mungkin boleh pergi sampai 1200 ml lah. Julat dia antara 550 ml sehingga 1200 ml, bergantung kepada kekerapan ibu tu tadi memberi susu pada anak tadi, mengisap susu lah. Okey. Untuk menghasilkan susu ni tadi, ibu-ibu memerlukan 700 hingga 800 kilokalori sehari. Okey? Walaupun begitu, kita lihat tadi 500 kilokal tambahan tu yang dapat daripada makanan yang kita makan hari-hari. Okey, manakala 100 hingga 150 kilokal tadi kita ambil daripada lemak simpanan semasa kita mengandung tu tadi. So, nampak tak dekat situ? Kita boleh bakar lemak kita, kan masa kita mengandung kita tambah berat badan, kita boleh bakar lemak. Siapa yang menyusukan anak memang dia boleh bakar lemak lah, sebab 100 hingga 150 kalori daripada lemak simpanan tu digunakan untuk menghasilkan susu tu tadi. So anggaran keperluan tenaga lebih kurang 2100 kilokal setiap hari untuk 6 bulan yang pertama semasa laktasi. Tapi sekiranya seseorang ibu tu tadi ada masalah berlebihan berat badan ataupun obes, dia tak perlulah untuk meningkat sehingga 500 kilokal sehari, sebab dia boleh gunakan lemak simpanan dia tadi untuk menghasilkan susu ibu. Okey, kita menggunakan saranan piramid makanan Malaysia tahun 2020 lah. Kalau kita lihat ada perbezaan dekat sini lah. So kalau kita lihat makanan yang berada di puncak piramid ini tidak dikategorikan sebagai makanan utama. Sebaliknya ia hanyalah penambah perisa dan perlu dihadkan pengambilannya. Kalau kita lihat ada perubahan dari segi kumpulan makanan. Kumpulan makanan tetap 5 juga kumpulan makanan. Tetapi ada perbezaan. Bagi kumpulan yang pertama, dulu kita ada kumpulan nasi, roti dan bijirin kan. So sekarang ni kita dah tukar. Kumpulan pertama iaitu yang boleh makan banyak tadi tu adalah sayur-sayuran, iaitu lebih kurang ataupun sama dengan 3 sajian sehari lah. Kalau kita lihat dulu gambar piramid makanan ni, dia tak fokus kepada saranan pengambilan. Kalau kita lihat sekarang ni dia dah macam ikut portion lah untuk kalau tengok gambar tu tadi. Okay, manakala untuk kumpulan yang kedua adalah buah-buahan lah, iaitu 2 sajian sehari. Okay, manakala kumpulan yang ketiga, kumpulan nasi, bijirin, produk makanan berasaskan bijirin penuh dan ubi-ubian, 3 hingga 5 sajian bergantung kepada pengambilan kalori kita tadi itulah. Okay, manakala kumpulan yang keempat, ikan 1 sajian, ayam, telur atau daging 1 hingga 2 sajian, manakala legum adalah 1 sajian. Okay, kumpulan yang kelima, susu dan produk tenusu iaitu 2 sajian. So ada perubahan dari segi kumpulan makanan lah. Yang dekat puncak ni dia tidak dianggap dan dia tak termasuk dalam kumpulan makanan tadi. Okay, inilah kalau kita lihat, kita boleh tengok jadual ni. Jadual ni menunjukkan recommended number of serving, maksudnya berapa saranan saja mengikut keperluan kalori harian. Kalau kita tadi ibu postnatal disarankan 2100 lah. Untuk sayur tetap 3 sajian sehari. Buah-buahan pun sama, tak ada beza dengan orang yang normal, 2 sajian saja. Okay, untuk nasi ni kita untuk orang yang ibu-ibu postnatal tadi boleh ambil 5 sajian. Okay, manakala poultry, meat and egg lebih kurang 2 sajian, fish 1 sajian, legume 1 sajian,
Susu dan produk tenusu 2 sajian sehari. Okey, oil fat lebih kurang 9 sajian ataupun dan sugar 2 sajian seharilah. Okey. Okey, kumpulan yang pertama, kumpulan sayur-sayuran lah. Kita ada macam-macam jenis sayur-sayuran. Ada sayur berubi, ada sayur berdaun. Kalau sebagai contoh dekat dalam ni, satu sajian sayur mewakili satu cawan ulam raja. Ni sayur-sayur yang kita makan mentah. Kan? Contoh macam timun ke kan, ataupun ulam raja, macam-macam jenis ulam lah, lebih kurang satu cawan. Okay, manakala kalau sayur yang dah dimasak, contohnya sayur campur, satu sajian sayur mewakili setengah cawan sayur campur. Okay. Dan kemudian kalau macam sayur jenis kekacang, satu cawan sayur dia adalah mewakili setengah cawan kacang panjang, dan sayur berbuah macam contoh terung kan, iaitu setengah cawan, satu sajian sayur-sayuran mewakili setengah cawan terung yang telah dimasak. Yang penting dimasak lah. Okay. Kumpulan yang kedua, buah-buahan. Buah-buahan ni dia mengikut saiz buah-buahan tersebut. Kalau macam buah tu besar kepala kita, kita kena ambil paling banyak pun sepotong sahaja buah tembikai. Sebuah satu potong buah betik, satu potong buah tembikai. Manakala kalau buah-buahan yang besar penumbuk ni lebih kurang 1 biji lah. Okay, kemudian buah jambu batu setengah biji, buah mangga pun setengah biji. Okey. Manakala kumpulan yang ketiga, nasi, bijirin lain, produk makanan berasaskan bijirin penuh dan ubi-ubian. Kalau kita lihat dekat gambar ni, satu sajian kumpulan nasi ni tadi mewakili 2 sendok nasi putih yang dimasak. Manakala untuk roti pula, satu sajian dia mewakili 2 keping roti bijirin penuh. Macam untuk mi dia dah kurang dah. Dia jadi 1.5 cawan, 1,5 cawan makaroni ataupun 1,5 cawan bihun ataupun 1 cawan mi kuning. Ya. Okey, kemudian untuk biskut cream cracker tetap sama, iaitu satu sajian dia adalah 6 keping biskut cream cracker bijirin penuh. Ingat tu, kalau nak pilih kena cari yang bijirin penuh. Okey, kumpulan yang keempat, kumpulan ikan, ayam, telur, daging dan legium. Macam ayam still sama, satu ketul peha ayam tanpa kulit. Kita kena ambil bahagian yang kurang kulit lah. Contohnya macam bahagian dada kan. Satu saja ikan mewakili 1 ekor ikan kembung yang bersaiz sederhana. Manakala untuk telur tadi 2 biji telur ayam dan tempe. Tempe ni satu sajian tempe mewakili 2 keping tempe. Okay, last sekali adalah kumpulan yang kelima, iaitu kumpulan susu dan produk tenusu. Satu sajian susu mewakili 1 gelas susu. Untuk yogurt pula 2 bekas yogurt plain dan unflavoured lah. Kalau macam Greek yogurt, 1 bekas sahajalah. Okay, untuk satu sajian keju mewakili 2 keping keju. Kalau macam kita bancuh susu tepung, satu sajian susu tepung tu adalah 4 sudu makan susu tepung saiz membumbung. Okey, kalau kita lihat jadual ni, ini adalah perbezaan di antara piramid makanan 2010 dan juga piramid makanan 2020 lah. So kalau kita lihat dia beralih kumpulan 1 tu, kumpulan 1 sebelum ni nasi, mi, roti dan bijirin, dia tukar sayur-sayuran. Okey. Manakala kumpulan kedua masih sama juga. Okey. Namun penambahan satu sajian bagi setiap kumpulan umur 13 hingga 15 tahun dan 16 hingga kurang daripada 18 tahun. So ada perbezaan dekat situlah iaitu kumpulan 1 bukan lagi nasi, mi, roti dan bijirin, sebaliknya ditukar kepada sayur-sayuran. Okay. Kalau dulu kumpulan 2 buah-buahan dan sayur-sayuran, sekarang ni dia dah asingkan. Buah-buahan lain, sayur-sayuran lain. Sayur-sayuran kumpulan yang pertama, kumpulan yang kedua adalah buah-buahan. Okey, kumpulan yang ketiga, kalau sebelum ni buah-buahan dan sayur-sayuran, tapi dia dah tukar kepada nasi, bijirin lain, produk makanan berasaskan bijirin dan
ubi-ubian. Tapi saiz hidangan dia kalau dulu 4 hingga 8 hidangan, sekarang kita dah kurangkan menjadi 3 hingga 5 sajian sahaja. Okey, kumpulan keempat masih sama. Cuma dulu ikan setengah hingga 2 hidangan. Tapi sekarang ikan dia dah tetapkan 1 hidangan sahajalah. Okey. Manakala untuk ke kacang, daging ataupun telur 1 hingga 2 hidangan. Kacang kalau dulu dia bagi range setengah hingga 1 hidangan, tapi sekarang ni dia dah tetapkan 1 hidangan sahajalah. Okey, untuk kumpulan yang kelima kita ada susu dan produk penusu. Yang ini dulu 1 hingga 2 hidangan dia bagi julat, tapi bila dah menggunakan piramid makanan Malaysia 2020, 2 hidangan sahajalah. Okey. Okey, kalau dulu untuk puncak piramid makanan tu kita ada lemak, minyak, gula dan garam. Kita cakap makan sedikit, tapi sekarang ni kita menggunakan perkataan hadkan pengambilan lemak, minyak, gula dan garam. Dan satu lagi kalau kita lihat dekat sini, dekat gambar piramid makanan, piramid makanan yang baru kita ada pengambilan minuman air kosong lah. Itu 6 hingga 8 gelas sehari. Okey. Ini adalah contoh saya saja bagi buah-buahan lain lah. Kalau macam apple, satu biji saiz sederhana. Buah pisang berangan, 1 biji saiz sederhana juga. Pisang emas 2 biji sebab kecil kan. Dan buah ciku 1 biji saiz sederhana. Buah kurma 2 biji. Buah dragon fruit setengah biji saiz kecil lah. Buah durian 3 ulas tanpa dia punya biji tu tadi. Buah anggur tetap sama iaitu 8 biji. Green pear 1 biji saiz sederhana. Buah jambu batu setengah biji saiz sederhana. Buah langsat 10 biji. Buah nangka ataupun buah cempedak satu sajian dia mewakili 4 biji. Okey. Dan buah betik ataupun buah nanas 1 potong lah. Okey. Okey, selain daripada ni tadi sayur-sayuran tadi dia ada buah sayur cruciferous. Ini macam sayur kobis cauliflower ke ataupun kobis brokoli ke kan. Satu sajian dia mewakili setengah cawan. Okey, yang ini green leafy vegetables yang telah dimasak satu sajian mewakili setengah cawan. Okey, sayur berbuah macam buah terung tadi kan. Lebih kurang setengah cawan yang telah dimasak. Okey. Yang makan sayur-sayur ulam yang mentah tadi tu satu sajian dia mewakili 1 cawan. Okey. Okey, dan vegetable starchy, vegetable protein ni macam toge lah. Satu sajian dia mewakili setengah cawan. Okey, dan vegetable juice, no sugar added. Satu sajian vegetable juice tadi mewakili setengah gelas tanpa added sugar lah. Ini contoh. Sekarang ni kita memang dalam piramid makanan yang baru ni 50% penggunaan bijilin mestilah digalakkan untuk mengambil bijilin penuh lah. Kalau kita lihat dekat label makanan, bahagian ingredient ataupun bahan-bahan ramuan itu, sekiranya bahan ramuan dia yang pertama dan kedua tu ada menggunakan biji gandum penuh, dianggap produk tersebut adalah biji gandum penuh lah ataupun biji yang tinggi fiber lah. Okay, kita contohnya wholemeal pita, wholemeal bread, dan kita pun sekarang dah ada dekat pasaran wholemeal pasta. Contohnya macam wholemeal spaghetti ke, wholemeal macaroni ke kan. Okay. Ada oats, quinoa dan sebagainya. Okay. Okay, ini contoh legume dan juga nuts lah. Ada black soya bean, ada fucuk. Fucuk pun adalah salah satu legume, produk legume. Satu sajian dia mewakili 2 pieces. And then tempe, satu sajian tempe mewakili 2 pieces jugalah. Okay. Kemudian kita ada takwa ataupun tahu. Satu sajian tahu tadi 1 keping lah. Okay, dari tahu puk. Dia ada 4 round pieces lah untuk satu sajian. Okay, kalau air soya tu dia fresh dan dia tak manis, unsweetened.
satu sajian mewakili 2 gelas. Dan juga ada juga tahu yang tidak manis. Satu sajian mewakili 2 containers. Okay, kita ada juga macam red kidney beans, red bean, mung beans yang telah dimasak. Satu sajian dia mewakili setengah cawan. Dan last but not least, kita ada produk-produk lain macam lentils, kita ada kacang kuda, kacang dal. Satu sajian dia mewakili setengah cawan sahaja. Okay. Okay, ini untuk ikan. Ikan bilis, satu sajian ikan bilis mewakili 2/3 cawan, lebih kurang 25 gram. Okay, manakala ikan kembung, satu sajian dia, satu ekor saiz sederhana, anggaran 120 gram lah. Okay, manakala ikan selar pun, berat dia lebih kurang sama, 135 gram. Okay, kalau macam ikan potong, ukuran dia anggaran 14 cm, darab 8, darab 1 ketebalan dia. Satu potong, anggaran berat lebih kurang 85 gram. Dan juga sotong pula 2 ketul saiz sederhana lah. Anggaran berat dia adalah 60 gram. Okey, ayam ni banyak bahagian. Bahagian peha, satu ketul yang dibuang kulit lah. Anggaran 100 gram. Manakala untuk bahagian dada tanpa kulit tu tadi yang telah dimasak, anggaran dalam setengah ketul, anggaran 60 gram. Okey, kita ada pula daging. Untuk daging, lean beef lah. Anggaran saiz satu tapak tangan kan, yang telah dimasak tu tadi, satu pieces 60 gram. Okey, untuk telur, kita ada telur itik, satu sajian telur itik mewakili 2 biji. Dan juga telur ayam 2 biji lah. Telur burung puyuh pula satu sajian mewakili 10 biji lah, anggaran 120 gram. Okey, itu saja untuk tajuk saya pada hari ini. Ada apa-apa pertanyaan sebelum saya mengakhiri kursus kita pada hari ini? Kalau tak ada, kita sambung pada esok pagi jam 8.30 lah. Okey. Kalau boleh sharp 8.30 kita terus je join. Kalau saya tengok dari segi kedatangan, besok kita kena isi juga link kehadiran. Cuma tak payah isi link pre-test lah. Masa hari ketiga je kita akan isi link post-test. Jangan lupa isi link kehadiran. Dan kalau boleh bagi siapa-siapa ini kena konsisten lah. Kalau saya tengok dekat dalam pendaftaran tu, yang isi link kehadiran tadi ada 130 orang dan saya harap besok yang dapat join 130 orang tu dapat join juga pada hari esok. Okey? Ada apa-apa pertanyaan? Okey, kalau tak ada apa-apa pertanyaan, jumpa esok. Ingatkan kawan-kawan yang mana tak join petang ni, kena join esok pagi. Pastikan sharp 8.30. Okey? Terima kasih semua. Terima kasih kerana sudi mendengar menunjukkan perhatian. Ya? Terima kasih Puan. Link untuk esok nak dapatkan dari mana? Kita menggunakan link yang sama, cuma dia ada kan ada bahagian tarikh tu dekat link yang sama, tapi kita klik dekat tarikh 10 hari bulan lah. Okey? Tapi besok saya akan share juga dekat dalam ruangan komen. Okey? Okey semua, jumpa lagi esok. Terima kasih.